Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran. Kali ini kita telah masuk operasi bahagi bagi topik masa dan waktu. Okey, jadi saya harap semua murid-murid dapat berikan perhatian dan tumpuan sepenuhnya. Sebelum itu, sebelum saya pergi ke topik berkenaan, suka saya nak ingatkan kepada murid-murid dalam topik ini, topik bahagi masa dan waktu, murid-murid perlu cekap dan harapnya telah cekap untuk mencongak pertukaran unit antara tahun, dekad dan abad. Okey, sebelum saya bermula ingin saya ingatkan bahawasanya satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kalau dekad dia hanya boleh tanya kepada tahun sahaja. Berbeza dengan abad, boleh murid-murid perlu cekap pada 2 unit, iaitu satu abad bersamaan dengan 10 dekad dan satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, saya harap murid-murid bahagian hubungan antara unit berkenaan telah cekap, kerana ia akan membantu murid-murid dalam menjawab soalan operasi bahagi dalam masa dan waktu. Okey, kita terus ke pembelajaran hari ini, operasi bahagi masa dan waktu. Okey, baiklah murid-murid, lihatlah di sini saya telah paparkan nota dan contoh bagi topik masa dan waktu operasi bahagi. Okey. Di sini saya ingatkan dahulu bahawasanya cara pengiraan bagi topik ini sebenarnya ada beberapa cara, dan terpulang pada guru nak terapkan cara yang macam mana. Okey, bagi saya pilih kaedah ini dan saya ada ubah suai sedikit bagi pada saya untuk nampak lebih kemas dan lebih mudah murid untuk faham. Okey. Dalam topik bahagi, saya tetap kekalkan kaedah blok ataupun big T. Okey. Kalau murid-murid tengok pada buku teks, dia lebih tumpukan kepada kaedah penulisan biasa di mana murid-murid perlu tulis unit ni. Kalau unit tu dalam abad dan tahun, jadi murid-murid perlu tulis abad dan tahun itu beberapa kali. Jadi saya cuba singkatkan cara pengiraan dengan guna kaedah blok ataupun big T. Okey, termasuk dalam operasi bahagi ini. Okey, kunci untuk operasi bahagi masa dan waktu, kuncinya ialah tukar unit seperti mana yang saya telah ingatkan di awal tadi. Murid-murid perlu cekap dalam menukar unit, kerana kunci bagi operasi bahagi adalah tukar unit untuk setiap baki daripada hasil bahagi. Maksudnya bila murid-murid buat pengiraan bahagi bentuk lazim dalam operasi bahagi itu, jika ada baki dalam pengiraan tu, baki itulah yang murid-murid perlu tukar unit, sama ada tahun dengan dekad atau dekad dengan abad ataupun tahun dengan abad. Okey, tengoklah pada situasi soalan. Okey, di sini saya letakkan 3 contoh untuk penerangan. Okey, contoh pertama di mana situasi soalannya melibatkan 2 unit dan jawapan pun nak dalam 2 unit. Okey, dalam operasi bahagi ini, murid-murid sebelum menjawab tengok dulu soalan betul-betul dan kehendak soalan tu. Bila nampak soalan tu dalam 2 unit, jawapan dalam 2 unit seperti contoh satu ni, dia akan jadi lebih mudahlah sebab murid-murid tak perlu tukar jawapan di akhir pengiraan bahagi tu. Okey, jadi kita ke kaedah pengiraannya. Baiklah, dalam contoh satu, soalannya ialah 21 abad
21 abad 54 tahun bahagi dengan 3. Okey, jadi soalannya dalam 2 unit. Perlu dibahagi dengan 3. Maksudnya murid-murid saya harap telah cekap sifir, terutamanya sifir kecil macam ini. Jadi sifir 3. Okey, jadi murid-murid perhatikan betul-betul. Kira ikut setiap blok. Okey, kira ikut setiap blok. Jangan campur ke blok satu lagi. Okey, jadi sekarang 2 bahagi 3 nombor kecil bahagi nombor besar sudah pastilah tak boleh. Okey, jadi tak dapat dapat sifar ataupun saya letakkan titik di situ. Jadi 21 bahagi 3 guna kaedah jari, bacaan sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Saya tunjukkan kaedah yang saya harap semua murid-murid dah hafal sifir. Jadi jarinya ialah 7, maka jawapannya 7. Atas jawapan, bawah mulut. Mulut sebut apa? Atas mulut, atas jari, bawah mulut. Jadi mulut tadi sebut 21. Jadi dapat 21 juga. Tolak. Okey, yang ni sedikit berbeza daripada kaedah yang lain untuk kekemasan kan, ataupun murid akan nampak lebih faham. Saya sarankan untuk buat garis sepanjang soalan ini. Okey, kalau murid-murid tengok pada contoh-contoh lain tak seperti ini. Jadi saya sarankan guna cara yang seperti ini. Okey. Jadi 21 tolak 21 dapat sifar lah. Okey, selesai untuk unit abad. Sekarang unit tahun. 54 bahagi 3. Seperti biasa. Bahagi satu digit demi satu digit. Okey, 5 bahagi 3. 3, 6 dah lebih 5. Jadi turunkan balik dapat 1. Tulis 1, mulut tadi sebut 3. Tolak. Okey, 5 tolak 3 dapat 2. Turun 4 jadi 24. Faham ya murid-murid? Okey. Jadi sekarang 24 bahagi 3. Bacaan sifir 3 sekali lagi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okey. Jari dah menunjukkan 8. Jadi atas jari. Atas ni jari dapat 8 tadi. Okey. Dan mulut tadi sebut 24. Tolak. Okey. Garis dari awal sampai habis. 24 tolak 24. Selesai. Dapat 7 abad 18 tahun. Okey. Rujuk semula kepada soalan dan jawapan. Soalan dalam 2 unit, abad dan tahun. Jawapan juga dalam 2 unit, abad dan tahun. Okey. Jadi jawapan 7 abad 18 tahun kekal sebagai jawapan akhir. Kita tak perlu tukar apa-apa. Okey, itulah jawapannya. Baik murid-murid, kita ke soalan 2. Iaitu soalan 2 unit tapi jawapan nak dalam 1 unit. 2 unit soalan, jawapan nak 1 unit. Contohnya di sini 18 dekad 7 tahun. 2 unit. Kan? Bahagi dengan 11 tapi jawapan nak dalam tahun sahaja. Okey. Jadi sila rujuk pengiraan yang akan saya terangkan selepas ini. Okey, sekarang kita ke contoh pengiraan untuk contoh 2, 18 dekad 7 tahun bahagi dengan 11. Saya rasa sifir 11 tak perlulah kita tulis sifirnya di sebelah tepi kerana pengiraannya ataupun sifirnya mudah. Okey, 11, 22, 33, 44. Kalau murid perasan dia nombor yang berganda. Iaitu 11, 11, 22, 22, 33, 33, seterusnya 44, 55, 66, 77, 88 dan seterusnya. Okey, jadi tak perlu kita tuliskan sifirnya di sebelah kanan. Jadi kita terus untuk pengiraan, ingat buat ikut blok. Sekarang ini 1 bahagi 11 dulu. 1 kecil bahagi 11, besar tak boleh. Buat sifar ataupun letak saja titik ataupun tak payah tulis apa-apa. Okey, 18 bahagi 11. 18 bahagi 11. 11, 22 dah lebih daripada 18. Okey. Jadi kalau dah lebih daripada 18 boleh tengok pada pengiraan jari saya di skrin kecil
dekat sebelah tepi tu Jadi turun balik. Sebab 22 dah lebih daripada 18. Jadi dapat 1. Jadi jari menunjukkan 1. Jari menunjukkan 1. Dan mulut kita sebut tadi 11. Kemudian tolak. Ingat buat untuk bahagi yang topik ini, buat garisan pengiraan tolak itu panjang sehingga ke hujung. Jadi 8 tolak 1 dapat 7. 1 tolak 1 dapat 0. Jadi baki untuk hasil kiraan dekad tadi ialah 7. Jadi hubungan antara dekad dan tahun, saya harap murid-murid telah hafal bahawasanya hubungannya ialah 10. Dekad dan tahun. Jadi saya anggap murid-murid telah cekap untuk pertukaran unit. Jadi apa yang kita perlu buat, 7 dekad ni kita tak boleh tinggalkan ada baki. Okey, setiap baki tu kita perlu tukar unit. Jadi kita potong 7 dekad. 7 dekad ni kita nak tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun. Jadi 1 dekad 10 tahun. Jadi kalau 7 dekad, 7 darab 10. Congak saja 7 darab 10 dapat 70. Tapi saya rasa murid-murid dah tak perlulah buat pengiraan ini. Saya rasa dah boleh congak saja 7 dekad. Congak saja pergi pada tahun, dapat hasilnya 70. Jadi baki yang pertama tadi telah dibatalkan. Okey, dah tak ada dah. Kita dah ganti kepada 70 tahun. Jadi kita gabungkan, kita tambahkan. Maksudnya kita tambahkan. Dapat 77. Jadi asal soalan tadi 7 tahun telah bergabung dengan 7 dekad iaitu 70 tahun menjadi 77 tahun. 77 tahun ini yang perlu bahagi dengan 11. Baca sifir 11. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. Dapat 7. Okey. Jadi jari dapat 7. Kan? Mulut pun sebut 77. Tulis 77. Okey. Jadi buat garis panjang. Pembahagian itu tadi dapat sifar-sifar. Jadi jawapan untuk soalan bagi contoh kedua ini adalah 1 dekad 7 tahun. Tapi ingat, semak soalan contoh 2 tadi. Apa kehendak soalan dia? Dia nak dalam 1 unit. Jawapan yang kita dapat sekarang masih lagi dalam 2 unit. Okey? Jadi kita perlu tukar. Kita sambung ke proses seterusnya iaitu tukar unit. Kita keluarkan jawapan 1 dekad 7 tahun tadi, hasil pengiraan bahagi tadi. Jawapan perlu ditukar hanya terus kepada tahun. Okey? Jadi unit yang tak diperlukan adalah 1 dekad. Jadi dekad adalah unit yang besar. Jadi nak pergi kepada unit yang kecil. Jadi besar kepada kecil, ingat lagi tak? Kaedah tangan. Jadi kena guna darab. Berapa hubungan antara dekad dan tahun? 10. Okey. Jadi darabkan dengan 10. Okey. Jadi 1 dekad darab 10. 1 darab 10 mudah saja, terus dapat 10 tahun. 10 tahun. Jangan lupa untuk gabungkan dengan jawapan tadi. Okey, kita ke proses terakhir iaitu gabung. Hasil pertukaran unit tadi kita telah dapat 10, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi gabung dengan jawapan. Jawapan yang asal tadi ni 7 tahun. Jadi 10 tahun tambah dengan 7 tahun. Boleh congak saja dapat 17 tahun.
Jadi itulah jawapan akhir, iaitu 17 tahun. Ini jawapan akhirnya. Kita mesti tukar sebab kehendak soalan nak dalam 1 unit. Okey murid-murid, kita ke soalan yang ketiga, iaitu contoh yang terakhir. Iaitu bagi contoh yang terakhir ini, soalan situasi jenis, soalan dia 1 unit. Dalam contoh ni 86 abad. Jadi ada 1 unit sahaja soalan dia. Bahagi 20. Tapi jawapan nak dalam 2 unit, abad dan tahun. Okey, sekarang buat seperti contoh 1 dan 2 dalam bentuk blok. Masuk 86 dalam blok abad, bahagi dengan 20. Kalau murid kurang cekap sifir 20, terpaksalah bina. Okey, mana-mana sifir yang murid tak cekap, murid perlu bina dahulu di tepi. Okey, saya telah siap bina sifir 20. Jadi kita terus kepada pengiraan. Okey, 86 bahagi dengan 20. 8 bahagi 20 dahulu, kecil bahagi besar tak boleh. Barulah kita bergerak ke 86 bahagi 20. Jadi 86 bahagi 20. Yang paling dekat di sini adalah 80. Okey. Jadi ia adalah 1, 2, 3, 4. So 86 bahagi 20 dapat 4. Kalau murid yang dah cekap, sebenarnya sifir 20 ni boleh buat sama seperti sifir 2 juga. Cuma ada sifar di belakang. 2, 4, 6. Maksudnya 20, 40, 60, 80 dan seterusnya. Tapi saya siapkan dalam bentuk sifir, saya sediakan terus dengan sifir yang ada di sebelah tepi untuk murid-murid yang mungkin kurang cekap lagi. Okey, dapat 80, dapat 4 dan bawahnya ialah 80. Tolak, buat garis panjang hanya untuk topik ini bagi operasi bahagi. Jadi 86 bahagi 8, tolak 80. Okey. Jadi ada baki. Ingat tadi arahannya, jika ada baki kita kena hilangkan baki. Jadi kita potong baki. Saya anggap murid-murid dah cekap hubungan antara abad dan tahun ialah 100. Jadi rasanya murid-murid dah boleh congak dah kan. Jadi 6 kita batal. 6 abad bersamaan dengan berapa tahun? 600 tahun. Okey. Jadi 600 bahagi 20. Okey. Besarkan nombornya. Tapi tak apa, buat satu-satu. 6 bahagi 20 tak boleh. Okey, 60 sekarang bahagi 20. 60 kita ada di sini 60. Okey, 60 bahagi 20 dapat 3. Jadi 60 di bawah. Okey. Tengok betul-betul murid-murid kita tolak 60 tolak 60 sifar. Sama ada nak masuk sifar ganti terus sifar pun boleh ataupun turun sifar ni. Sifar bahagi 20 dapat sifar. Bawah pun pastinya sifar. Buat garis, maafkan saya. Buat garis panjang, tolak dan dapat sifar. Jadi jawapannya 4 abad 30 tahun. Jadi soalan dalam 1 unit, jawapan nak dalam 2 unit. Jadi telah terhasil jawapannya. 4 abad 30 tahun. Itulah dia 3 soalan contoh. Saya harap murid-murid menyalin nota ini dahulu untuk memudahkan pengiraan. Okey, saya juga telah sediakan soalan dalam Google Form. Rujuklah video ini ataupun nota ini untuk menjawab soalan daripada Google Form. Seperti biasa,
buat pengiraan sama ada di matematik 2, tak kisahlah matematik 2 ke 1 ke ataupun matematik 3, ataupun dalam kertas kosong, dan hasil kiraan itu yang dikongsikan kepada saya. Terima kasih kepada murid-murid yang telah berkongsi gambar. Kongsi gambar hasil pengiraan, sama ada terus ke WhatsApp saya ataupun ke dalam muat naik dalam Google Form tu, ada di bahagian ruang bawah sekali. Okey. Jadi selamat menjawab soalan dan saya harap murid-murid semua berjaya menjawab dengan betul dan tepat. Okey, terima kasih.